Selamat datang saudara-saudari. Ya. Hari ini kita mahu belajar bagaimana Yesus akan datang pada kali kedua. Ya, bagaimana? Ada 5 jawapan di sini. 1 adalah tidak dijangkai. 2 adalah secepat kilat. 3, sama seperti dia diangkat ke syurga bila dia balik ke syurga, ya. Dengan penuh kekuasaan dan kemuliaan. Dan yang kelima adalah semua orang boleh lihat kedatangan keduanya. Ya, ini adalah yang kita nak belajar kali ini. Ya, bagaimana dia datang? Ya. Yang kita mahu selidiki adalah kita tidak jangkai. Mungkin dia datang sekarang ini juga. Adakah kita bersedia? Kalau dia datang sekarang ini, saat ini, adakah kita bersedia? Ya, itulah kita tidak tahu bila dia akan datang. Tetapi kita tahu dia mesti akan datang. Ya. Dalam 1 Tesalonika babak 5 ayat 1 sampai 3. Kita mencarinya. 1 Tesalonika babak 5 ayat 1 sampai 3. Bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Ya. Adakah kita bersedia? Macam saya sekarang pun tak bersedia sangat. Mari kita bersedia bersama-sama, ya. Mari kita baca dan dengar 1 Tesalonika babak 5 ayat 1 sampai 3 berkata, saudara-saudara seiman, ya. Kami tidak perlu menulis tentang masa dan waktu apabila perkara-perkara ini akan berlaku. Hal itu demikian kerana kamu sendiri tahu dengan jelas bahawa hari kedatangan Tuhan akan tiba. Ya, ia mesti pasti akan tiba. Ya. Seperti pencuri datang pada malam hari. Apabila orang berkata, semuanya aman dan tenteram. Pada waktu itulah mereka akan ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba dan tidak seorang pun dapat melepaskan diri. Hal itu akan berlaku dengan tiba-tiba seperti rasa sakit yang dialami seorang wanita semasa hendak melahirkan anak. Ya. Ini perumpamaannya sangat yang dikatakan tiba-tiba. Ya. Adakah kita bersiap sedia bila pencuri datang? Kita pun tidak bersiap sedia. Tiba-tiba ia berlaku. Ya. Tapi yang dikatakan sini, seorang wanita semasa hendak melahirkan anak. Ya. Dia pasti akan lahir, tetapi wanita itu tidak tahu bila masanya. Dia tahu 9 bulan yang cukup dia akan melahirkannya. Ya. Tetapi tiba-tiba kesakitan itu datang dan dia akan tahu, oh, anak aku akan datang, akan keluar, akan hidup. Ya, itulah masanya dia berkata tiba-tiba, tidak dijangkai. Ya. Sangat menakjubkan Tuhan kita, ya. Ya. Kita baca seterusnya, ya. Tetapi kamu, saudara-saudara seiman, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti kedatangan seorang pencuri. Kamu semuanya orang yang hidup dalam cahaya, orang yang tergolong pada siang yang terang. Ya, kita yang percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus hidup dalam cahaya.
Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan atau yang tergolong pada malam yang gelap. Oleh itu, kita tidak seharusnya tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan kita harus berwaspada. Orang tidur pada malam hari. Orang pun mabuk pada malam hari. Tetapi kita ini orang yang tergolong pada siang yang terang. Oleh itu, kita harus berwaspada. Kita mesti percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang lain. Maka hal itu seperti melindungi diri dengan perisai dada. Dengan yakin, kita berharap akan diselamatkan dan hal ini seperti melindungi kepala dengan topi besi. Allah memilih kita bukannya untuk mengalami kemuliaannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan menyelamatkan kita bukan kerana kita baik, kerana kemuliaan Tuhan itu. Ya, Yesus mati untuk kita supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia. Ya, kita mau hidup bersama-sama dengan penyelamat kita. Ya, kita mahu hidup. Ya, Yesus mati untuk kita supaya kita boleh hidup bersama-sama Dia pada waktu Dia datang kelak. Ya, baik kita masih hidup ataupun telah mati pada waktu itu. Oleh itu, hendaklah kamu saling menggalakkan dan saling menguatkan seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Ya, apa yang kita lakukan yang baik, kita meneruskan. Kita juga mesti was-was. Kita mesti juga bersedia. Ya, supaya kita akan menggalakkan dan menguatkan orang lain yang belum bersedia. Ya, itu adalah yang kita mahu belajar. Ya, maka mana dia datang. Ya, kita tidak dijangkai, tetapi kita tahu dia mesti datang. Ya, sekian, terima kasih. Shalom.